اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوان وأخوات أعزكم الله. Mari kita mulakan majlis ini dengan membaca doa pada muka surat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين اللهم آمين. الحمد لله. Kita sambung pengajian kita iaitu kita sambung pada muka surat 37. Pada muka surat 37 kita masuk perkara yang ke-6. Perkara yang ke-6 iaitu perkara yang ke-6 yang berkaitan dengan ilmu, iaitu di antara yang ke-38. Yang ke-8 38. Baik. Yang ke-8 pada muka surat 38, yang ke-8 di antara kelebihan ilmu, iaitu ilmu adalah kebaikan di dunia dan akhirat. Ilmu adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Mengenai perkara ini Allah Jalla wa Ala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami. Rabbana kita terjemah dengan Tuhan. Sebenarnya Rabbana Rabb itu daripada rububiyah. Daripada kalimah Rabb tercipta kalimah rububiyah. Rabb bermakna pengantar, pentadbir yang menguruskan. Jadi perkataan yang paling sesuai kita kata ialah pencipta, Rabb. Tapi penulis kita ni dia nak kekalkan dalam bahasa Arab sebagai Rabb. Kalau kita terjemah wahai Tuhan, dia macam orang kata tak menjiwai. Dahulu kalimah itulah kalimah yang paling sinonim. Bahasa Arab ni orang kata lughatul hayah. Lughatul hayah ni maknanya bahasa yang hidup. Bahasa hidup. Semasa ke semasa kita akan jumpa kalimah-kalimah yang baru untuk menerjemahkan kalimah Arab. Dahulu kita kata wahai Tuhan. Hari ini orang mula nak kekalkan dia punya maksud. Orang kata Rabb. Rabb yang mencipta, yang mengatur, rububiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, berilah kami kebaikan di dunia. Hasan, Al-Hasan berkata, yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Hasanul Basri. Hasanul Basri di antara ulama tabi'in yang lebih hebat
Zaman dia bertemu dengan 70 orang sahabat Rasulullah. Dia bertemu dengan 70 orang sahabat Rasulullah. Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat. Imam Syafi'i, Imam Malik tidak bertemu dengan sahabat. Kelebihan Hasan al-Basri ini, dia berada pada kurun mufaddalah. Yang Nabi kata khairul qarni, sebaik-baik kurun aku, maka Hasan al-Basri dia termasuk dalam itu. Summa yalinahum, summa yalinahum. Maka dia ini orang yang hebat, Hasan al-Basri. Maka dia menafsirkan, tafsiran dia ini tafsiran yang diterima kerana dia mengaji dengan para sahabat. Di antara para sahabat pernah lalu dalam jalan para sahabat terdengar orang mengajar, Sahabat berhenti mendengar, tak tengok muka lagi, duduk bang dengar. Siapa mengajar ni? Maka kata para sahabat, kami tak pernah jumpa orang yang mengajar satu ajaran yang ajaran diajak ni sama dengan apa Nabi ajak kami. Maka kata sahabat ini, kalau kamu nak belajarlah dengan orang ini. Bila sahabat tupi, orang masuk tengok siapa yang mengajar. Tengok Hasan al-Basri. Dia mengajar ajaran yang diakui benar. Tapi dia pun tidak ketahui. Hasan al-Basri rahimahullah, dia menafsirkan ayat 201 daripada surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Perkataan atina fid dunya hasanah, berilah kepada kami dalam dunia hasanah. Apakah yang dimaksudkan dengan hasanah? Hasanah dia kata ilmu dan ibadah. Bila Allah bagi ilmu, Allah bagi ibadah, itu adalah hasanah. Qatadah seorang ulama tafsir menambah, ilmu, ibadah dan sihat itu adalah hasanah fid dunya. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di hari akhirat. Kata Hasan al-Basri, maksudnya ialah beri syurga. Wa fil akhirati hasanah, berilah di akhirat juga hasanah, artinya di hari akhirat bagi syurga. Sebahagian ulama tafsir, wa fil akhirati hasanah fil akhirah itu ialah Allah Ta'ala memberi rahmat daripada kita. Bukankah satu hari Nabi menyebut di dalam riwayat kepada para sahabat bahawa kamu bertekun ibadah ini, Nabi kata kamu akan masuk syurga dengan rahmat. Maka sahabat kata, wa anta ya Rasulullah, adakah engkau juga masuk syurga dengan rahmat Allah? Nabi kata ya, wa ana, samalah dengan. Apa makna rahmat? Kasih sayang Allah. Imam Qurtubi bawa satu riwayat yang sangat menarik dalam tafsir Qurtubi berkenaan macam mana Allah Ta'ala layan orang mukmin di hari akhirat, di pada mahsyar. Sangat menarik riwayat ini. Seorang mukmin yang bertaubat daripada dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Seorang yang bertaubat daripada dosa, seorang mukmin yang bertaubat daripada dosa di hari akhirat, sebagai tanda Allah menerima taubat dia, apa Allah Ta'ala buat? Maka Allah di hari akhirat, dia akan ungkit semua yang kita buat dalam dunia. Semua yang kita buat dalam dunia ni dia akan bongkarkan balik. Bumi akan menceritakan apa yang berlaku di atas dunia. Malaikat akan buka catatan yang malaikat telah rekodkan seumur hidup kita di dunia. Apabila sampai pada perkara-perkara yang dosa kita pernah buat, sebagai rahmat Allah kepada orang beriman, tanda kata Allah terima taubat dia, apabila para malaikat menceritakan hamba ini pernah melakukan perkara-perkara ini, maka Allah Ta'ala akan jadikan seluruh makhluk di pada mahsyar tidak akan mendengar kisah itu. Malaikat Allah saja dengar. Akan disebut aib kita ni sebagai tanda Allah terima taubat kita. Bila malaikat sebut
si fulan pernah berzina tapi dia dah taubat. Sampai perkataan zina tu tak ada makhluk akan dengar. Allah tutup daripada pendengaran makhluk, melainkan Allah seorang dia akan dengar. Subhanallah. Dan itu kata Imam Qurtubi, wa fil akhirati hasanah. Itu adalah hasanah di hari akhirat. Subhanallah. Kalau yang tu pun dengar, malu kita. Malu kita. Malu kita, subhanallah. Kalau orang tahu kita tak puasa nak, kita malu lah. Apa tak puasa nak, malu. Aku malu tak puasa nak, tak puasa Ramadan tak malu lagi, tak puasa nak. Subhanallah. Maka inilah perkara yang ke-8, bahawa ilmu itu adalah hasanah. Maka ilmu itu masuk, subhanallah, subhanallah. Banyak riwayat, di antaranya Imam Nawawi menulis dalam Riyadhus Salihin, dalam bab doa. Kita dalam Riyadhus Salihin buka bab doa. Orang datang kepada Anas bin Malik. Wahai Anas, apakah satu doa yang pernah dibaca oleh Nabi berulang-ulang tak kira ketika mukim dan ketika musafir. Ketika Nabi musafir dan ketika Nabi hadir tidak musafir. Apakah satu doa yang Nabi tak pernah tidak? Anas bin Malik menyebut, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga ada orang datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya, wahai tuan imam, ketika aku berada di kota Mekah dan aku berada pada tempat mustajab doa dan waktu mustajab doa, apakah yang nak aku panjatkan kepada Allah? Imam Malik menyebut, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab doa ini doa yang jami', menghimpun semua. Dunia minta hasanah, akhirat minta hasanah. Subhanallah, wa qina adzabannar. Tapi kerana dia terlalu pendek, kita pun tak apa buat. Kalau tu imam lepas sembahyang, tadah tangan, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Orang kata tu imam ni tak ada modal. Dia kata tu bukan apa panjang, bukan apa doa. Dia taklah ini doa punya bangkang orang kata. Subhanallah. Kalau doa ni kita baca lepas buat tahlil, tuan rumah mesti tak buat hati. Habis kita ratib semua sampai bab doa, dia masak dengan kurma dengan kambing, kita bagi doa ni saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dia macam terkejut. Dia orang tuan ni, dia tak puas hati. Sedangkan doa itu doa yang jami', menghimpunkan hajat. Hasanah fil dunia wa hasanah fil akhirah. Sesungguhnya kebaikan dunia yang paling agung adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan ini adalah sebaik-baik tafsir ayat di atas. Subhanallah. Kalau orang tanya kepada kita, apakah hasanah yang paling baik? Hasanah yang paling baik ialah ilmu, yang ilmu melahirkan amal saleh yang bermanfaat di hari akhirat. Ikhwan kena tahu, dalam hadis Abu Hurairah, riwayat daripada Imam Muslim, Nabi menyebut orang yang melakukan amal, sembahyang, puasa, zakat, tetapi apabila dia sampai di hari akhirat, dia kena serahkan kepada orang lain. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu bukan kita. Lindunglah kami ya Allah dari jadi orang yang muflis di hari akhirat. Kita sembahyang, puasa, zakat, sampai di hari akhirat kena serah kepada orang lain. Inilah ketika Nabi berhimpun dengan para sahabat, Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Sahabat menyatakan, orang muflis itu la dirham lahu wala mata'. Orang yang tidak ada dirham dan tidak ada mata', perkara-perkara yang menyeronokkan dalam dunia, harta, duit. Nabi kata, al-muflisu min ummati. Muflis, orang yang bankrupt daripada umat aku, orang yang datang di hari akhirat dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, tetapi datang juga orang wa syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha,
Orang yang dia maki, orang yang dia fitnah, orang yang dia pukul, orang yang dia hamun. Kes itu belum selesai di dunia. Allah. Kes itu tidak diadili di dunia dan dia tidak bertaubat daripada dosa tersebut. Subhanallah. Karena itu sangat menarik perhatian bila imam membaca ayat tubu ilallahi taubatan nasuha. Bacalah tafsir ini dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani ketika mengupas hadis inna dina yusrun, agama itu mudah. Ibnu Hajar membawa ayat ini, tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah telah meringankan umat ini dan Allah telah beri pada umat ini satu nikmat yang besar. Apa dia? Taubat kepada Allah. Subhanallah. Hanya orang yang bodoh saja tidak mau bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa macam tidak melakukan dosa. Subhanallah. Orang masuk Islam daripada sembah berhala, dengan dia masuk Islam, dia macam tak pernah buat dosa. Allah. Dan orang yang berdosa dalam Islam, apabila dia bertaubat, dia macam tidak ada dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum. Bila kamu bertaubat, asa, supaya mudah-mudahan dengan taubat itu yukaffir ankum sayiatikum, Allah meleburkan semua sayiat, kejahatan yang kamu lakukan. Wa yudkhilakum jannah, Allah beri pada kamu syurga. Allahu Akbar. Sampai Allah menyebut dalam ayat 222 surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah. Ini sirah yang janggal dalam Quran. Orang mengaji dalam ilmu nahwu, ini sirah yang janggal. Menangis para sahabat kerana Allah menggunakan ayat ini, innallaha, sesungguh-sungguhnya Allah. Allah bercakap dengan diri dia sendiri, menggunakan diri dia. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tak kata Muhammad beritahu pada mereka, tidak. Allah kata sesungguhnya aku sangat mengasihi orang yang bertaubat. Maka tidak boleh mencela orang yang bertaubat. Maka apa kata Ibnu Hajar Asqalani? Kepada umat ini diberi suatu harta yang besar, yaitu taubatan, yaitu taubat kepada Allah. Orang yang bertaubat daripada Allah, la zambalah, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Di sisi Allah, dia tidak berdosa. Subhanallah. Rugilah orang yang tidak bertaubat. Dibuka dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi simpan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Allah membuka tangannya. Allah membuka tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat hamba-Nya di waktu malam. Dan Allah buka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba-Nya yang berdosa di waktu siang. Subhanallah. Dan itu berlaku, Nabi kata, sampailah matahari terbit ke sebelah barat. Subhanallah. Ini tempoh untuk bertaubat. Sehingga Ibnu Hajar Asqalani menyebut bagi orang yang murtad juga diberi peluang untuk bertaubat. Bukan kata buat laporan dia murtad terus ambil pedang kita tepak kepala dia. Tidak, bagi peluang. Bagi peluang. Kita membaca hadis berkenaan dengan kisah rejam yang berlaku di zaman Nabi. Kisah rejam yang berlaku di zaman Nabi. Apabila satu orang dirjam kerana hudud, melakukan hudud, tiba-tiba di kalangan para sahabat merasa jejek untuk sembahyang mayat. Untuk sembahyang mayat dia rasa jejek. Apa Nabi menyebut? Nabi kata sesungguhnya kamu tahu tak orang ini telah dihudud dan dia telah bertaubat. Taubat dia itu Nabi kata boleh diagihkan seluruh penduduk Madinah. Kalau penduduk dia bertaubat seorang, tetapi hebat taubat dia seorang, boleh dimanfaatkan oleh berjuta-juta penduduk Madinah. Punya besar taubat, boleh diagihkan. Subhanallah. Karena itu orang bertaubat tak boleh dicerca. Maka dia sebut ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ikhwan, ini yang paling menakutkan. Apabila kita balik bertemu Allah, kita ingat itu amal saleh tapi tidak diiktiraf.
Bacalah ayat 112 surah Al-Baqarah. Ayat ini apa yang saya lihat daripada tafsir Tabari, tafsir Qurtubi sampailah tafsir Ibnu Katsir, apabila mereka lalu pada ayat ini, mereka akan menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang sama. Subhanallah. Sampai kita dah tak ada jalan nak tafsir. Kesemua tafsir bila lalu pada ayat 112 surah Al-Baqarah, tafsir dia sama. Itu Allah menyebut bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah kata bahkan kata Allah, sesiapa yang mengikhlaskan diri dia untuk Allah, man aslama wajhahu lillahi, sesiapa yang mengikhlaskan wajah dia kepada Allah. Maksud dia apa? Hidup ini dia ikhlas kepada Allah, dia mukhlis. Dia jadi orang yang mukhlis. Sebab apa? Sebab Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, Ibnu Katsir tafsir dengan makna kata orang yang paling ikhlas kepada Allah. Allah uji kita. Allah nak melihat siapa yang paling ikhlas melaksanakan perintah. Itu masuk hukum hudud, ikhlas dan ikhlas. Hukum hudud. Subhanallah. Orang tanya kepada saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang hukum hudud? Saya kata, apa punya bangkang soalan. Sebab apa? Saya ada pengalaman orang kafir masuk Islam kerana ayat hudud. Saya ada pengalaman orang kafir masuk Islam kerana ayat hudud. Seorang kafir, dia datang dan dia bertanya, di mana benarnya hukum Allah? Dan saya menyebut kepada dia dua ayat, as-sariqu was-sariqatu dan az-zani waz-zaniyatu. Orang ini masuk Islam kerana mengkaji kepala ayatnya. Kita menterdarah kepala ikan, tolak hudud. Subhanallah. Di mana dia mengkaji? Dia mengkaji secara mudah dan basic, iaitu dia centum surah An-Nur dengan surah Al-Ma'idah untuk mencari kebenaran. Di mana dia tanya kepada saya, az-zaniyatu waz-zani. Saya menyatakan az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyah itu Allah kata penzina perempuan, zani penzina laki-laki. Sariqu pencuri laki-laki, sariqah pencuri perempuan. Ayat zina dengan ayat mencuri terbalik. Ayat zina dengan ayat mencuri ini sebutan terbalik. Ayat zina perempuan dulu, ayat mencuri laki-laki dulu. Tetapi tanpa dinafikan, kedua-dua terlibat dengan zina dan mencuri. Apa dia buat? Dia round tiap-tiap balai polis yang ada dan kebajikan masyarakat, mengambil maklumat tentang zina dan tentang mencuri. Dia rang rumah-rumah bakti, dia rang rumah-rumah bakti, dia rang. Dia nak tengok betulkah kes zina ni kesemuanya start dengan wanita yang tidak menjaga aurat. Kerana Quran memulakan zina itu dengan ayat wanita. Rangsangan itu dari wanita, pelaksanaan itu dua pihak. Tapi rangsangan, kerana ada wanita yang berpakaian seksi, menyebabkan ada laki-laki mata dia tak boleh nak jaga. Kalau dia tutup pun renggang jari dia. Terpaksa, dia memang nak tutup tapi yang hendak. Berapa lama dia buat kajian? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Lepas tu dia rang balai-balai polis, melihat daripada kecurian yang paling kecil sampai kecurian yang paling besar. Ada tak ada terlibat perempuan? Ada. Di antara perempuan dengan laki-laki, dia nak tengok yang mana rate yang paling tinggi. After 2 years later, after ke before? Lupa lama tak main dia cukup. Selepas 2 tahun, dia menjadi seorang Muslim. Dia menjadi seorang Muslim. Subhanallah. Kemudian dia bertanya kepada saya, apa lagi yang ada dalam ayat hudud? Saya menyatakan, sahabat, kita belajar bahasa Arab, kita boleh menguasai ayat ini, di mana ada lagi 2 perkara yang hebat berkenaan dengan hudud secara bahasa Arab tidak dapat dinafikan.
Dia kata macam mana? Saya kata kita kaji dalam satu ayat 38 surah Al-Ma'idah itu, ayat itu satu baris. Tapi Allah bahagi pada dua. Yang pertama, jazaan bima kasaba. Yang kedua, nakalan min Allah. Dia satu baris, tetapi ada dua perbahasan. Karena itu ada orang kafir yang tidak masuk Islam, tetapi dia tidak menolak hudud. Setelah dia melihat perbentangan dari segi bahasa, jazaan bima kasaba. Subhanallah, subhanallah. Karena itu Allah menyatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi. Apa sahaja yang datang sumber daripada Alkitab, belajar, jangan ragu. Nak buat bila bab kedua, tapi jangan ragu. Jangan ragu, Muslim tidak boleh ragu. Sekarang Allah mencabar. Apa dia? Saya ambil sebagai contoh penjara. Dulu penjara Kajang, lah pergi Sungai Buloh. Kan? Pergi Sungai Buloh tu kecil ke besar? Kenapa? Kerana permohonan kemasukan dalam penjara sangat merangsang. Macam nak masuk universiti, sangat merangsang kan. Orang ni mai sampai pengarah, tak lama saya dengan tangan, saya dengan kaki. Akhirnya, sebagai orang kampung saya buat keputusan, dunia berjaya mencipta undang-undang, dunia berjaya menghukum orang, tapi satu perkara dunia tidak berjaya, menginsafkan orang yang dihukum. Dunia tidak berjaya, dunia gagal. Panggillah hakim yang paling terdik, dia ambil rambut palsu, buah atas kepala sekalipun. Panggil martun duduk katok, berdebu. Dia gagal menginsafkan orang. Dia berjaya menghukum, berjaya mencipta, dia gagal. Tetapi dalam ayat hudud Allah menyatakan jazaan bima kasaba. Allah mencabar manusia. Jazaan bima kasaba. Yang pertama Allah kata inilah hukuman yang paling sesuai dengan dia dan menginsafkan hati dia. Allah. Rabbuna wasi'a kulla syai'in 'ilma 'ala Allah tawakkalna. Rabbuna pencipta kita sangat luas ilmu dia, pada dia kita bertawakal. Subhanallah. Jazaan bima kasaba. Allah. Kita berjaya mencipta undang-undang. Saya tengok dalam internet kawan bagi, lepas tengok kawan bagi CD, iaitu satu kawan yang dipukul dalam penjara oleh warder. Ikat dia dekat kayu tu, kesalahan rombol tak silap saya, dipukul 3 rotan. Sekali warder tu selinap dia, berbalok. Dia selinap kali kedua, pecah ke darah. Dia selinap kali ketiga, darah mati. Itulah undang-undang yang dicipta setimpal dengan kesalahan merogol. Adakah dia insaf? Dia benci dengan warga yang pukul dia. Bahasa utara kata dia taram. Dan lagu kata tak Haji Bakhir, dia taram tak Haji. Tengok dia kata dia taram bapa Cikgu Murni, dia taram tak Haji. Taram ni maksud dia tak tahu bahasa apa bagi. Taram ni kira dia ada dendam. Dia ingat nak balas balik. Subhanallah. Dia benci. Bukan benci menjauhkan dia daripada penjara, benci memasukkan dia lagi dalam penjara. Tetapi dalam Allah Ta'ala perkenalkan jazaan bima kasab. Bila kita baca terjemahan, kita tak boleh hayati. Tapi bila kita masuk dalam bahasa Arab, ada orang bertahun-tahun, tiap-tiap tahun pergi Mekah. Umrah ni tak tahu banyak mana. Dia pun tahu terlibat dengan travel. Dia pergi Mekah punya lama. Saya bertanya kepada dia, saya kata, Ustaz, begitu lama Ustaz pergi Mekah, berapa lama dah? Dia kata dah 12 tahun terlibat. 12 tahun dia kata sampai lah ni 2011 ni. Ni dia nak pergi lagi tahun ni. Umrah berapa kali Ustaz? Jangan cakap dia. Saya kata satu soalan saya tanya. Selama 12 tahun Ustaz pernah tengok tangan dipotong dulu kah? Dia tak ada soal. 12 tahun dah dia. 12 tahun belum ada satu kes kecurian di Mekah. Kenapa?
menginsafkan orang yang kena hukum. Menginsafkan. Yang kedua, terlepas daripada jazaan bima kasaba, nakalan minallah. Nakalan minallah. Dalam kamus Arab Munjid, ataupun kita buka dalam Lisanul Arab oleh Ibn Manzur, nakalan ay bima'na an-nukud minallah. Allah. Nakalan jazaan bima kasaba, undang-undang ini setimpal mengisahkan orang yang kena. Yang kedua, dia main balik apa dia? Nakalan minallah. Yang belum kena, satu pencegahan daripada Allah. Hukuman yang tengok dapat pengajaran, yang kena hukum menerima keinsafan. Maka Allah padukan wallahu azizun hakim. Yang mencipta ini Allah yang sangat berilmu dan sangat bijaksana. Apabila kita serang dia dengan Tuhan, dia nak mesti terima hukum hudud. Bila nak buat, itu boleh dibincangkan. Bila awak perlu masa lagi 3 tahun, boleh dibincangkan. So, do something from now. Better than nothing. You target lagi 3 tahun daripada sekarang, itu better daripada you tak target apa. Daripada sekarang, you ada media, you ada TV, you ada radio, you ada macam-macam surat khabar, majalah. Daripada majalah tak gila sampai majalah gila, semua majalah you ada. So, you boleh buat sesuatu, menerangkan 3 tahun kepada Muslim dan bukan Muslim dalam negara yang 27 juta rakyat dia. Apa itu? Adakah ini susah? Tidak susah. Kita beli motor, seorang satu, betul tak? Zaman saya beli motor, bila start motor, lampu depan tak menyala. Waktu malam kita buka baru menyala. Tapi motor sekarang tidak. Motor sekarang start terus lampu menyala. Wahai matahari duk tos punya cerah, buka lagi lampu. Awak gila kan? Bukan gila, itu undang-undang JPJ. Undang-undang JPJ. Kita kena tanya pada pengarah JPJ. For what this man? Tengah kembang ni, orang utara ada tengah kembang. Matahari macam tos LED punya duk tos. Pasal apa yang lampu motor dibuka? Patut lampu motor buka waktu malam gelap. Ni cerah-cerah buka. Tak boleh kata apa lah, walaupun tak masuk akal. Pasal undang-undang. Ada siapa komplain? Cina ada komplain? India ada komplain? Melayu ada komplain? Siapa tak komplain? Semua naik motor buat tetap. Kenapa? Apabila satu benda walaupun dia pelik, tetapi menjadi undang-undang, semua akan ikut. Kenapa? Rukun negara ada 5. Rukun negara ada 5. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan dan negara, kesetiaan pada undang-undang. Keluhuran undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Negara pun kita lupa. Keluhuran, kedaulatan undang-undang. Jadi bila undang-undang dia ada 2, keluhuran dan kedaulatan. Baru yang akhir, kesopanan dan kesusilaan. Siapa nak mempertikaikan kalau digezet di dalam parlimen? Siapa nak pertikai? Cina mana berani pertikai? India mana berani pertikai? Kalau you pertikai, you jangan duduk dalam negara ini. This is our state. Kau orang betul tak? Siapa berani pertikai? Siapa tak berani pertikai? Kenapa? Itu undang-undang. Dalam hukum yang sebaik ini, mesti mengambil masa yang elok dan memberi penjelasan yang baik. Dan saya menyatakan kita rindu para ulama yang boleh datang kepada pemerintah membisikkan khabar yang menggembirakan di dalam ketaatan pada undang-undang. Hari ini pemerintah diberi satu gambar hantu raya. Ulama tidak berjaya mengatasi problem ini. Bukan masalah buat undang-undang, tapi masalah menampakkan Muslim kepada perintah Allah. Ulama tidak berjaya. Setelah 54 tahun, we are independent. 54 tahun. Bukan suruh pemerintah buat,
suruh pemerintah rasa seronok dengan undang-undang ni. Tidak ada. Di mana ulama kita? Universiti, majlis-majlis fatwa, negeri-negeri majlis fatwa kebangsaan, para mufti. Mana mereka? Mana mereka? Beri para pemimpin rasa seronok. Bila kata hudud, kita bisik di telinga pemerintah, Datuk Seri, ini sangat bagus. Gambarkan apa yang Allah gambarkan dalam ayat dia. Kita tak mampu buat. Datuk Seri bertanya, Datuk, hudud lagu mana? Datuk Mufti menjawab, oh, Koci. Ini belum sesuai. Belum sesuai? Bila sesuai? Kita tanya pada anak perempuan kita, Kak, bila nak pakai tudung? Dia kata tidak sampai masa. Belum sampai masa, Mama. Tak apalah, dia baru 12 tahun. Bagi dia ambil SPM 18 tahun, 17 tahun. Kak, bila nak pakai tudung? Tak sampai masa. Tak apalah, hantarlah dia pergi mengaji mana. Habis dari mana tahun, dia berbalik sebelum ijazah. Kak, bila nak pakai tudung? Tak sampai masa. Orang pun masuk merisik dah dia ni. Kak, bila nak pakai tudung? Tak sampai masa. Daripada merisik, dah menikah dah anak kita ni. Kak, bila nak pakai tudung? Tidak sampai masa. Daripada menikah, lah anak temuk yang 3 dah. Kak, bila nak pakai tudung? Oh, masa belum tiba. Daripada anak 3 sedang-sedang, anak dia pula orang masuk merisik. Dah terima menantu dah dia ni. Anak dia pula panggil kat dia, Mama, bila nak pakai tudung? Belum sampai masa. Daripada anak dia orang masuk merisik, sampai anak dia pula beranak, dia dapat cucu. Cucu pula tanya dekat dia, Grandmother, bila nak pakai tudung? Dia kata belum sampai masa. Kata satu hari, kelak di market, kena langgar dengan motorkar. Kena langgar dengan motorkar. Bila kena langgar dengan motorkar, sudah sampai masa. Bukan kata pakai tudung, hang kena kapan tu kan? Kena langgar dengan motorkar. Orang pun main abang, Pak Mak Cembe kena langgar dengan motorkar. Pon, kena langgar dengan motorkar. Pak Mat memang begitu, kerja hutang, naik basikal dan naik motorkar, dapat bini pula pekak haram dia. Daripada Jepun attack Melaya. Bila nak buat hudud, oh tidak sesuai. Okeylah. Jepun dia attack Melaya tak sesuai. Pasal apa? Pasal Jepun ni dia jahat. Dia tampak pergi balik, pening. Dia tampak tu pergi balik, bagi satu nampak kita ingat habis dah, patah balik. Lepas tu dia bagi kita ubi kayu. Budak pun dia tak bagi, gembong ni tak tahu nak abang. Memang tidak sesuai. Tetapi Jepun telah keluar daripada Melaya. Dihambat oleh bintang 3. British datang pun tidak sampai masa. Maknanya Jepun kena main pula lepas itu. Baru sampai masa. Kata Quran, tulul amali qasat qulubukum. Tulul amali. Kalau kamu mengambil masa yang panjang, Quran kata, apa akan jadi? Qasat qulubukum. Hati kamu akan jadi keras dan degil kepada Allah. Kenapa? Semua datang daripada Allah. Kita kena terima anugerah Allah. Di dalam hadis yang sahih, Nabi menyebut, satu hari ditegakkan hukum hudud di atas muka bumi lebih baik daripada hujan rahmat turun 40 malam. Subhanallah. Satu hukum hudud yang ditegakkan di atas bumi lebih baik daripada hujan rahmat 40 malam. Subhanallah. Orang Islam tak betul lah hudud, tetapi boleh dibincangkan bila nak buat. Itu boleh dibincang. Berapa lama imam, itu boleh dibincangkan. Itu boleh dibincangkan. Baca tajuk lain, dia keluar ke sini. Baik. Berkata Ibnu Wahab yang meninggal pada tahun 197 Hijrah. Ini semua ulama yang berada pada kurun mufaddalah. Rahimahullah, dia berkata, aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata,
kebaikan di dunia adalah rezeki yang baik dan ilmu, sedangkan kebaikan di akhirat adalah syurga. Ini semua para ulama cuba menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sebagai ilmu Allah. Dan Islam tidak boleh menerima orang-orang yang tidak ada ilmu. Dua perkara dimusuhi daripada zaman dulu sampai kiamat, ditulis dalam buku-buku. Islam tidak boleh menerima dua perkara. Apa dia? Yang pertama syirik. Islam tidak boleh terima syirik. Yang kedua apa dia? Yang kedua kejahilan. Islam tidak boleh terima. Islam bermusuh. Dengan kemiskinan dia tidak bermusuh, tetapi dengan kejahilan dan syirik dia bermusuh. Jangan. Ilmu ni kalau tak ada, subhanallah, kacau mai, bukan kacau pi, kacau mai. Kacau mai. Ikhwan, apabila kita tak ada ilmu, itu fitnah. Fitnah. Ada satu perkataan Arab menyebut al-fitnatu na'im la'anallahu man ayqazahu. Fitnah itu macam benda tidur. Allah laknat siapa yang gerak fitnah. Fitnah ni dia benda tidur, macam orang tidur. Dia dengar kuliah dia tidur. Macam orang tidur. Artinya tak ada penglihatan, tidak ada pendengaran. Allah laknat siapa yang gerak fitnah nak. Maka dikatakan, apakah yang menggerakkan fitnah? Jahil. Itulah yang menggerakkan fitnah. Jahil. Subhanallah. Maka orang Arab mencipta perkataan an-nasu a'da bima jahilu. Manusia bermusuh dengan benda dia jahil. Jangan main. Dia tidak tahu. Kalau berlangkai ni, dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Maka ilmu itu diperlukan. Tengok sebagai satu contoh, ini Muslim orang pergi haji. Saya terdengar satu kursus haji disampaikan. Sajalah ajak sahabat-sahabat berfikir bagaimana peranan ilmu. Itu kata sahabat kita yang mengajar ini, dia kata di antara pantang larang dalam ihram, ketika kita niat ihram, sama ada umrah ataupun haji, di antara pantang larangnya, orang lelaki tidak boleh pakai kasut, kena pakai slipper. Slipper kan? Na'al. Slipper tu slipper lah. Slipper pun orang panggil slipper Jepun. Slipper Melayu tidak. Slipper Jepun. Tetapi hidhak ni kasut yang tutup daripada depan sampai belakang. Hidhak tak boleh pakai untuk lelaki-lelaki, perempuan boleh. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu, misalnya tidak ada kasut, tidak ada slipper, ada kasut saja, maka kasut pun boleh pakai, tapi depan kena potong. Potong depan, jadi bagi jari keluar begitu. Saya terdengar dia cakap begitu. Saya bertanya, di mana dalil kepada perkara ini? Bagaimana Islam suruh orang pakai kasut, potong depan, biar kaki merangkak begitu? Ini kebodohan. Perkara ini disandar kepada al-haji. Ini kebodohan. Bacalah di dalam hadis berkenaan dengan pantang larang. Ketika sahabat dalam keadaan berkasut, Nabi tak suruh gunting, Nabi kata pakai. Dia suruh gunting depan, lepas gunting kasut tu, boleh pegang balik tak? Apa punya hal ibadah haji dia tak begitu? Apa hal ini? Mereka sandarkan kepada mazhab Syafi'i. Maka saya menyebut, nyatakan kitab mana dalam mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab Syafi'i. Ini orang yang cakap qila wa qala, qila wa qala. Dia kata kami kata, dia kata kami kata. Siapa kata? Kami pun tak tahu. Apa ini? Boleh mengajak haji begitu. Dia suruh potong kasut depan, keluar kaki macam kaki getah. Betul saya pakai kasut terus. Tahukah dalam dunia ini ada orang duduk negeri sejuk, ibu jari dia kalau kena angin masuk sakit kaki dia. Pergilah kita ke Jordan ke, kita pergi ke negeri-negeri yang musim ada 2-3. Kan Quran kata rihlata syita'i was-saif. Musim itu ada syita sejuk, ada saif. Ada musim rabi', musim buruk. Pergi ke negeri-negeri 4 musim. Ni jentik telinga tak rasa, perah telinga.
cakap ni tak isap rokok keluar asap. Tak isap rokok, tapi keluar asap. Kena negeri ni ada salji. Tiba-tiba musim itu mereka kena berangkat menunaikan ibadat haji. Masa di Baghdad saya melihat orang naik haji ni dengan menggunakan jalan darat. Itu daripada Rusia. Mereka masih singgah ke Baghdad, bawa segala dapur gas dengan periuk, belanga, semua bawa habis. Mereka tu nak suruh pakai selipar, pakat demam habis depan ni sejuk. Dalam ihram mereka pakai kasut biasa. Lepas tu kita nak suruh pergi kerak depan. Jadi macam mana kita suruh orang pakai kondom tapi gunting depan. Tujuan nak pakai kondom tu untuk apa? Tak, dia kata kondom boleh pakai tapi gunting depan. Jangan jadi labu-labi lah. Apa punya mengkap semengkap. Ini keras, ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Mereka mengajak bab haji, pendalam haji. Dia kata apa? Kalau kita makan nasi. Tangan tak boleh basuh dengan sabun. Sebab sabun wangi. Apa ini sampai tidak tahu maksud daripada Rasulullah? Kalau ayat sirap itu wangi tak boleh makan. Kalau nasi itu wangi tak boleh makan. Habis nak menggut. Apa itu dimaksudkan tidak boleh berwangi-wangian? Perhiasan. Bukan perubatan, bukan penyucian. Perubatan. Tak apa. Kita sakit perut, ada minyak serai wangi. Bukan serai busuk, serai wangi. Oh, tidak boleh set dalam ihram. Ini bukan perhiasan. Ada tak kita ambil semayang percik serai wangi lagu ni? Ambil minyak angin percik. Itu bukan atar. Atar bermakna wangi. Wangi. Itu yang tidak boleh dalam ihram. Kapan kita makan, kita basuh tangan. Itu bukan wangi perhiasan. Itu menghilangkan minyak-minyak di tangan. Itu dibenarkan. Itu pun tidak boleh. Itu pun tidak boleh. Subhanallah. Ini ilmu itu dipentingkan. Ilmu itu sangat dipenting. Ada orang, pengalaman saya tengok orang bawa orang umrah ini, apabila kapal terbang dia bawa cross miqat, tapi nak pergi ke Madinah. Nak pergi Madinah. Sepatutnya dia turun Mekah kan, tapi dia terus ke Madinah. Bila ke Madinah, border miqat tu dia lepas. Bila border miqat tu lepas, dia kutip 350. Dia kata kerana kita terlalu miqat tapi kita tak niat. Subhanallah. Ini sangat bisnes di dalam umrah. Bisnes. Kalau satu kapal terbang 40 orang dia bawa, 300 kali 40. Biji mata hilang, naik ringgit Malaysia. Jangan begitu. Jangan memperbodohkan orang. Jangan memperbodohkan orang. Tidak kena dam. Mereka memperbodohkan orang. Cross kena. Ambil duit semua bagi kat dia. Ini semua dilaknat oleh Allah kerja-kerja membodohkan orang. Ada kawan di Mekah kata, hari ni kita makan berani kambing. Dia kata, siapa buat kenuri? Dia kata, Jumaat kita buat kenuri. Kata, ki apa? Dia kena dam. Ki apa dia kena dam? Dia sa'i tidak niat. Subhanallah. Sangat membodohkan orang. Siapa aja sa'i kena niat. Habisnya hang niat pakai ihram tu, hang niat datang apa? Sa'i kena niat, tak niat kena dam. Tawaf tak niat kena dam. Semua kena dam. Dan tanya tak mau, dan tanya. Menipu orang. Ini semua duit haram. Ini semua pendapatan yang tidak halal. Tipu orang. Rasulullah ajak kita niat di tanah halal. Kita niat di kawasan miqat. Kita masuk mengerjakan haji ataupun umrah. Nabi tak suruh tawaf niat dah. Kita nak keluar pada hari 8, Nabi keluar. Pergi ke Mina, lepas tu pergi ke Arafah. Telah pakai ihram dan niat. Bila sahabat balik daripada Arafah datang ke Muzdalifah, Muzdalifah datang ke Mina, kemudian datang ke Mekah melakukan tawaf ifadah, tawaf rukun. Nabi tak suruh niat, Nabi tak mengkata perbaharukan niat. Tidak ada. Kenapa? Niat sudah ada ketika Nuh berihram dengan haji dan umrah. Tengoklah mereka ini menipu orang jahil.
Dan orang jahil selalu jadi mangsa. Subhanallah. Sangat jadi mangsa. Sangat jadi mangsa. Jadi macam kawan kita seorang, dia balik Kelantan. Dia tak pernah sembahyang. Balik rumah Pak Mentua. Bila balik rumah Pak Mentua, buat maghrib. Masuk dah sembahyang dah. Bini dia kata, abang masuk. Dia kata, nak masuk ke mana? Nak utuk ke mana? Tak kebir pergi. Dia pun tak kebir, sonda habis. Dapatlah 2 rakaat. Jadi Pak Mentua bagi salam, dia kena tambah lagi 1. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mentua tahu lah dia lagi 1 tak ada. Jadi Pak Mentua bijaksana. Senang. Pak Mentua kata kat anak dia, lelaki hang maghrib buat 2. Maghrib ni kasar tak sih? Macam mana dia buat 2? Jadi bini abang, ayah kata abang buat maghrib 2. Bapak hang 1 pun kira. Aku duduk di rumah bapak aku 3 rakaat aku tak buat, tak kira apa. Ini buat 2, 1, 3, 1 pun kira. Ini orang jahil. Ini orang sangat jahil. Sudahlah jahil menjahilkan orang. 1 pun kira. Maka jahil ini sangat bermasalah. Hancur. Kerana kita berada di bawah ilmu itu adalah satu kebaikan. Izinkan saya mengangkat satu isu kejahilan. Tentu dalam diri saya ada kotak kebodohan, kejahilan. Kenapa? Bukan semua perkara saya tahu. Ada benda saya jahil. Ada benda yang antum tahu dalam saya. Dan ada benda saya tahu sikit, antum tahu kurang. Ada benda antum tahu lebih, saya tahu kurang. Begitulah kita kena berkongsi ilmu. Kadang-kadang maklumat antum lebih daripada saya. Walaupun saya duduk depan, saya bercakap antum duduk senang. Belum tentu antum orang tidak tahu. Kadang-kadang saya tidak tahu. Saya bercakap, saya tidak tengok jam. Antum walaupun dengar, saya tengok jam. Antum tahu dari saya. Antum lebih tahu masa dari saya tidak tengok jam. Demikian kita berkongsi. Dalam dunia ni ada orang buat ijazah, ada orang buat master, ada orang buat PhD. Pengalaman kita, kawan-kawan Arab kita ni, kadang-kadang satu orang ada 2 master, ada 2 PhD. Kita kalau mengaji sampai perangkat ijazah ni kira besar lah. Tapi di tanah Arab 2 PhD dia ada. Macam orang Kelantan, budak-budak Kelantan ni, kalau ijazah tu benda biasa. Kita boleh lepas SPM tu peluang biasa dah. Pasal satu keluarga tak pernah sampai perangkat SPM. Besar dah. Demikianlah ini. Ada perkara saya tidak tahu, saya bertanya pada sahabat. Kata sahabat, bantu saya. Apa maksud perkara ini? Sahabat-sahabat akan bagi nota-nota pada saya. Dia kata baca buku ni, baca kitab ni. Kita berkongsi. Dalam dunia hadis ni, ikhwan, tidak ada siapa boleh mendakwa dia lebih daripada orang. Satu ilmunya sangat luas. Ada perkara kita tidak tahu. Tetapi ada perkara berkaitan dengan ilmu itu adalah kebaikan saya nak berkongsi. Itu apa dia? Kita kena tahu Rasulullah SAW menyebut di dalam satu hadis yang mutawatir. Imam Muslim menyebut hadis ini mutawatir. Kita tahu kan bila kita mengaji hadis, ada hadis sahih, tetapi ada hadis mutawatir. Apa makna mutawatir? Satu hadis yang rawi dari kalangan para sahabat lebih daripada jumlah yang biasa. Kadang misalnya hadis mutawatir, hadis sugi. Macam mana dia mutawatir? Hadis sugi itu saja berapa orang sahabat riwayat? 70 orang sahabat. Mustahil semua sahabat boleh berkumpul satu masa mengaji satu bab. Mereka lebih sibuk daripada kita. Tetapi ada hadis yang begitu besar sampai 70 orang. Sebahagian ulama hadis kata satu hadis riwayat 20 orang naik ke atas, dia menjadi mutawatir. Ada hadis yang Nabi menyebut apa dia?
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini mutawatir. Semua sahabat riwayat hadis ini. Tidak ada sahabat yang tidak tahu hadis ini. Sampai semua sahabat tahu. Ada juga sahabat dia tak tahu. Pasal dia sibuk kan. Dia buat pekerjaan itu, bila kuliah dia tertinggal. Menyebabkan dia kena tanya kepada sahabat lain. Tetapi hadis ini tidak boleh berhubung kepada Nabi. Semua sahabat tahu dia sangat mutawatir. Mutawatir bermakna mustahillah ada kemungkinan para sahabat duduk setempat dan mereka mencipta hadis itu. Mustahil. Itu makna dia mutawatir. Mustahil. Semua sahabat. Kenapa Nabi kata man kadzaba alayya, siapa berbohong pada aku? Berbohong ni maksud dia apa? Nabi tak sebut, dia kata Nabi sebut. Nabi tak buat, dia kata Nabi buat. Nabi tidak takrir, Nabi tidak mengiyakan perbuatan orang, dia kata Nabi mengiyakan. Siapa berbohong begini? Pada masa dia berbohong, satu tempat duduk dalam neraka untuk. Maka para ulama semua sepakat, orang yang mencipta hadis palsu, orang ini fasik di sisi Allah. Mencipta hadis palsu, menyebarkan hadis palsu, beramal dengan hadis palsu, orang ini adalah orang yang fasik. Antara Imam Al-Haramain dengan bapa dia bertengkar dalam masalah perkara ini. Ini didedahkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muslim. Kenapa? Bapa Imam Haramain menyatakan, sesiapa mencipta hadis palsu, dia mencipta wahyu, maka dia kafir. Tapi anak dia kata tidak, dia hanya dosa besar, kemungkinan dia tak tahu. Tetapi ala kulli halnya, hadis palsu sesuatu yang mesti kita jauhi. Hadis palsu ini, para ulama panggil dia dengan nama hadis mukhtalaq. Itu satu nama. Yang kedua panggil dengan hadis masnu', nama kedua. Yang ketiga panggil dengan nama hadis mawdu'. Ibnu Jauzi menyebut dalam Al-Mawdu'at, apabila kamu jumpa satu hadis yang bertentangan dengan nas Al-Quran ataupun dengan hadis yang sahih, ketahuilah hadis itu adalah palsu. Kalau kamu jumpa satu hadis yang bertentangan dengan kebenaran akal, itu adalah hadis palsu. Dan kalau kamu jumpa satu hadis yang amalan itu sikit tetapi ganjarannya terlampau besar, itu adalah hadis palsu. Di kalangan para ulama hadis menyebut hadis ini seperti cahaya pada waktu siang. Hadis Nabi ini cahaya, tetapi hadis palsu seperti kegelapan malam yang dapat dikenal oleh para muhaddisin. Karena itu telah sepakat, tidak halal kita bercakap tentang hadis melainkan kenal hadis itu kita rawikan dia secara sahih. Dalam kita nak beramal, syarat kita beramal hadis itu sahih. Hadis palsu ni, yang pertama dia panggil hadis itu hadis mawdu'. Baca-baca dia kata mawdu', haram kita ambil hadis. Yang kedua, hadis palsu ni dia kata hadis munkar. Juga dia panggil hadis la asla lahu, tidak ada asal usul. Ataupun para muhaddisin kata syekhul majhul. Rawi yang meriwayatkan itu kami tak kenal. Mana boleh rawi muhaddisin tak kenal? Muhaddisin mesti kenal. Macam kalau orang main bola kan, sebut satu nama dunia, kata pemain bola pun tak kenal dia. Dia ni main bola ke main apa? Dia orang tak kenal. Majhul, syekhul majhul, maka martabat itu jatuh. Maka saya nak bagi beberapa hadis kepada antum. Saya nak beritahu beberapa hadis kepada antum, kerana ini mesti orang di Mekah, banyak orang mengasaskan dia punya amalan itu daripada hadis-hadis ini. Dan saya nak berkongsi dengan antum bagaimana para ulama meletakkan nilai dan kedudukan hadis-hadis ini. Kenapa? Kerana kita sedang baca. Apa kita baca? Kita baca ilmu itu adalah kebaikan. Dan kita tidak mau jadi orang apabila sampai di hari akhirat kita beramal tapi tidak ada apa-apa di sisi Allah.
tidak ada apa-apa. Tapi saya letak satu asas. Nabi menyatakan, sesiapa yang berbohong pada aku, tempat dia dalam neraka. Kerana Nabi kata, berbohong pada aku tidak sama dengan berbohong pada orang lain. Inna kadhiba alayya laisa kakadhibin ala ahadin. Berbohong pada aku dengan berbohong sama siapa tidak sama. Man kadzaba alayya, siapa bohong pada aku, tempat dia dalam neraka. Itu asas. Tetapi saya ulang lagi sekali. Satu hadis tu, siapa tahu kata dia tak betul? Hanyalah orang-orang yang terlibat dengan pengajian hadis. Kalau hadis tu palsu, kita pergi tanya cikgu matematik. Cikgu matematik kata selama saya mengaji matematik ni tak ada. Iyalah, dia cikgu mat. Kena tanya para ulama. Tanya para ulama. Maka saya ambil satu kitab, nama dia Tafsir Imam Qurtubi. Tafsir Imam Qurtubi. Iaitu ketika dia menafsir surah Yasin. Dan Imam Qurtubi menghimpunkan dalam kitab ini beberapa hadis yang para ulama telah senaraikan dia palsu dan tidak ada asal usul daripada dia. Saya kata macam ini. Saya bagi contoh. Nabi tak pernah kata. Tiba-tiba saya kata, siapa yang tiap-tiap pagi bangkit, tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh, makan pulut kuning 3 ginggam, nescaya akan sihat badan dia. Lepas tu saya kata, Nabi berkata. Maka kawan tu pun kerana percaya Nabi kata tiap-tiap pagi makan pulut kuning 3 genggam telan, 3 genggam telan. Cukup seminggu, kena kecil manis. Letis tu macam kebas, lapar ayam, dahaga ayam. Pergi cek-cek kena kecil manis. Allah, macam mana kena kecil manis ni? Sedangkan aku nak menghidupkan sunnah. Dia tidak akan dapat fadilah dan dia tidak akan dapat pahala. Kenapa? Karena itu adalah pembohongan. Kalau di hari akhirat, bangkit di hari depan Tuhan, ya Allah, aku dah makan pulut tiap-tiap hari 3 genggam. Tiap-tiap hari 3 genggam. Kerana aku percaya kepada cakap Nabi hang. Maka Tuhan tak bagi Nabi, hey Muhammad, betul ke ajak dia makan pulut 3 genggam? Sedangkan Mekah ni berat pulut je. Kalau PCR makan pulut betul kan? Mekah ni berat pulut betul kan? Maka apa yang kawan ini buat kerana percaya saya cakap ini, saya akan dihisab di hari akhirat. Dan amalan dia tadi tidak diterima. Kena ayat 112 tadi kata, yang pertama kena ikhlas, yang kedua wa huwa muhsin, kena ikut Rasulullah. Apabila satu amalan dibuat di atas hadis palsu, tidak ada pahala di sisi Allah. Artinya, hadis palsu ni meletihkan kita di dunia dan buat kita menyesal di hari akhirat. Pasal itu dilaknat orang yang buat hadis palsu. Apa kata Imam Ibn Hibban? Boleh dibakar hidup-hidup orang yang buat hadis palsu. Apa kata Imam Bukhari? Halal darah orang yang buat hadis palsu. Kerana dia telah merekakan agama. Ikhwan, kerana sekarang ini musim orang pergi ke Mekah, maka saya nak sebut beberapa hadis yang menjadi punca kenapa orang pergi ke Mekah membuat amalan-amalan ini. Nanti saya akan sebut Nabi ajak kita pergi Mekah macam mana. Saya baca dulu hadis. Maka saya ambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi jilid yang ke-8. Dia ada lagu ni 10 jilid. Saya ambil jilid ke-8. Saya baca satu hadis yang Imam Al-Qurtubi menyatakan hadis ini adalah palsu. Hadis ini tidak ada asal daripada Nabi SAW. Hadis yang pertama, kata dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dikatakan bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilka al-lailah. Akhrajahu Abu Nu'aim Al-Hafiz aidan. Kata para ulama, hadis ini kata para ulama hadal hadis gharib. Kata para ulama berkenaan dengan hadis ini
kata para ulama, wa dha'afahu wa dzakarahu Ibnu Jauzi fil al-mawdu'at wa qala hadha al-hadith min jami' turuqihi batil la asla lahu. Orang yang terlibat dengan dunia hadis, misalnya Ibnu Jauzi, Al-Baihaqi telah mendhaifkan hadis ini. Dia mendhaifkan, tak boleh pakai dia, dhaif lemah. Tetapi Ibnu Jauzi kata hadis ini dilihat daripada semua jalan sana batil, tersangat batil, la asla lahu, tidak ada asal daripada Nabi. Ini ada satu orang yang bernama Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami', kata Ibnu Hibban, kepada Nuh Al-Jami' ini berhimpun semua benda, kecuali satu benda tak ada pada dia, as-sidqu, benar. Lain semua ada, bohong, penipu, semua ada pada dia, benar dia tak ada. Dia telah memalsukan hadis Nabi begitu banyak. Apa dia? Iaitu sesiapa membaca surah Yasin pada sebelah malam, ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharap wajah Allah, ghufira lahu fi tilka lailah, dia akan mendapat ampun Allah pada malam. Siapa baca surah Yasin mengharapkan Allah ampun, maka dia pasti mendapat ampun Allah. Kata para ulama hadis ini tidak ada asal usul daripada Nabi. Ikhwan, betul tak orang kata kita baca Yasin ini mengikut niat kita? Betul tak betul? Kalau kita baca ayat yang jangan buat Yasin panas, dia pesan kita, Yasin kan baca hari dia panas. Lepas itu orang dapat Yasin yang hari jalan pun tak betul, boleh bukti orang tolong. Orang tentu percaya. Kita tak percaya pasal kita belum tua, tapi orang yang telah tua. Dan kepercayaan itu hadis palsu. Hadis palsu. Yasin itu dibaca di atas niat dan maksud. Ikhwan, apabila satu orang nak melangkah keluar daripada rumah dia baca Yasin, apa maksud? Untuk mencari keselamatan di sisi Allah. Dan dia percaya dengan membaca Yasin dia akan dapat. Hadis itu telah dipalsukan oleh para ulama. Para ulama telah kata tidak pernah Nabi riwayatkan hadis lagu ini. Bahkan selemah-lemah hadis, selemah-lemah perkataan Al-Baihaqi kata, aku tak maulah kata hadis itu palsu, nanti orang ingat apa pula. Aku kata hadis ini tak dipakai. Alhamdulillah. Satu lagi hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik, daripada Imam At-Tirmidzi, iaitu katanya Nabi bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin, man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atul Qur'an 10 marrat. Qala hadzal hadis gharib wa fi isnadihi Harun Abu Muhammad Syekhul Majhul. Iaitu hadis yang menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada jantung, maka jantung bagi Quran adalah Yasin. Sesiapa yang membaca Yasin akan diberi pahala mengikut jumlah ayat yang ada. Kata para ulama, hadis ini gharib, dia asing, dia pelik. Kenapa? Dalam hadis ini ada satu rawi nama dia Harun Abu Muhammad. Harun Abu Muhammad ini tidak ada seorang imam hadis kenal dia. Saya sudah harap apabila imam hadis tidak kenal rawi itu akan jatuh, dan hadis itu tidak dipakai. Antum pernah dengar ada orang menyebut Yasin itu hati bagi Quran? Subhanallah. Daripada hadis ini orang mencipta berbagai-bagai amal. Tengok, saya baca lagi satu hadis. Tapi itu jangan habaq orang lah, habiskan sini sajalah. Jangan habiskan berapa orang. Lagi satu hadis. Ini berkenaan dengan amalan kita. Apa itu? Iaitu hadis yang katanya diriwayatkan daripada wa dzakara Tha'labi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surah Yasin lailatal Jum'ah asbaha maghfuran lahu. Sesiapa membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka dia pada keesokan subuhnya mendapat ampun daripada Allah. Apa kata para ulama?
Kata Ibnu Jauzi, hadis ini adalah hadis yang palsu. Kata Imam Nasai, matrukul hadis, tinggalkan hadis ini. Kata Imam Bukhari, tarkuhu, hadis ini ditinggalkan oleh Waqi' dan Ibnu Mubarak. Para ulama hadis kata Bukhari meninggalkan hadis. Ikhwan, kita rupanya orang tua yang mungkin dah mati lah kan, kita mendoakan keampunan untuk mereka. Mereka menghidupkan Yasin malam Jumaat itu kerana hadis ini. Kerana hadis ini. Pasal itu sebahagian orang berkata, kita ingat orang tua buat tanda sadaran kan? Dia pun tahu hadis. Ya betul, mereka tahu hadis. Tetapi apa yang mereka tidak tahu, nilai dan kedudukan hadis itu. Itu yang mereka tidak tahu. Ada orang berceramah, dia kata kita kena hati-hati dengan kekayaan. Kenapa? Orang kaya, walaupun dia infak harta dia untuk Islam, di hari akhirat dia tetap akan menangis. Pasal apa? Dia lambat masuk syurga. Pasal apa lambat? Harta banyak kena dia habis. Dalil dia kata ada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Dia masuk syurga, tapi dia masuk syurga dalam keadaan merangkak. Kenapa merangkak? Kerana harta dia begitu banyak sedang dihisap, maka dia merangkak masuk syurga. Demi Allah, kesemua ini hadis yang bohong, menjatuhkan martabat para sahabat. Tapi sebagian orang tak tahu, dia ragu kan? Dia ragu. Kita kaya infak fi sabilillah, orang masuk syurga lambat. Tapi siapa yang masuk syurga awal? Kita kaya, beriman, salat, infak lagi jalan Allah. Sedangkan satu Tuhan bagi 10. Dalam Isra' Mi'raj, Nabi tengok macam mana apa? Tumbuh-tumbuhan. Satu tangkai itu ada berapa? Ada 7 kan? Setiap tangkai itu ada 100. Nah, macam tu punya kebaikan orang infak. Tiba-tiba kita bagi tahu lambat masuk syurga. Hak lambat masuk syurga ni pasal. Hak lambat pasal syurga ni. Hak lambat masuk syurga ni pasal apa? Pasal duk tolong mereka. Hak tu lambat. Antum kaya, antum berjuang untuk Islam, masuk syurga tanpa hisab. Lagu tu Abu Bakar masuk syurga lambat. Kaya. Zaid bin Arqam saja hari dia mati, dia ada 250,000 dinar. Tapi apa Quran kata? Wa kullan wa'adallahu husna, semua mereka ahli syurga. Orang tua dulu mereka mencari malam Jumaat kerana hadis. Tetapi apabila para muhaddis, Imam Qurtubi yang menafsirkan perkara ini, dia kata hadis ini, hadis yang kata baca Yasin malam Jumaat ada kelebihan, sesungguhnya hadis itu adalah palsu. Nabi itu sebut, maka siapa yang beramal Yasin pada malam Jumaat kerana hadis ini dan menuntut ganjaran-ganjaran yang tertentu, maka dia akan menangis di hari akhirat. Kenapa? Hadis itu adalah palsu. Lagi satu hadis saya baca, itu dikatakan daripada Anas. Macam mana bunyi dia? Man dakhala al-maqabira faqara'a surah Yasin khaffafa Allahu anhu yawma idin wa kana lahu bi'adadi hurufiha hasanat. Hadis ini kata Ibnu Adi wa hadzal hadis hadza isnad batilun laysa lahu athlu. Hadis ini adalah hadis yang batil yang tidak ada kena mengena dengan Nabi. Apa maksud hadis ini? Sesiapa yang masuk ke tanah kubur dan membaca Yasin akan diringankan oleh Allah orang yang mati itu. Allah. Dan orang yang baca Yasin di atas kubur akan mendapat pahala sejumlah huruf yang ada dalam surah Yasin. Subhanallah. Soalan dia sekarang, yang telah mengkaji hadis ini adalah para ulama hadis. Para ulama hadis macam Qurtubi, Ibnu Mu'tamar, seperti Ibnu Adi, dia ada kitab Kamil Du'afa Ar-Rijal, membahas rijal-rijal hadis yang dhaif, dia buku satu buku ni. Persoalan dia sekarang, macam mana pertembungan ilmu? Nabi ajak kita pergi Mekah macam mana? Baca lah Ihya Ulumuddin. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana dapat haji mabrur? Nabi kata, buat 2 perkara saya dapat haji mabrur. Imam Ghazali simpan dalam Ihya bab haji hari ini.
Dan kata Zainuddin Al-Iraqi, hadis ini sangat dia bagus. Baik hadis ini dan boleh berulang. Macam mana nak dapat haji mabrur? Kita pergi tabung haji, macam mana nak dapat haji mabrur? Kita pergi dengan satu travel, macam mana nak dapat haji mabrur? Dia kata nak dapat haji mabrur, syarat paling pertama kena main dengan saya. Baru dapat haji mabrur. Syarat nombor satu. Kalau pergi dengan orang lain, korang berjarak. Yang kedua dia kata, subhanallah. Rasulullah ditanya soalan itu, apa kata Nabi? Haji mabrur itu yang balasan di syurga ada pada dua perkara. Apa dia? Tibul kalam. Tibul kalam wa it'amul ta'am. Ada pada cakap baik dan suka bagi makan orang. Ringkas, mudah, jelas, tak membebani. Cakap baik. Maka Imam Tirmizi cerita Nabi di Mekah. Nabi turun daripada rumah Nabi nak di Mekah. Apa Nabi buat? Baginda membaca doa. Disimpan dalam Sunan Tirmizi. Apa Nabi kata? Doanya khusus berkenaan dengan Nabi nak di Mekah. Orang di Mekah ni ada dua doa. Satu orang yang ziarah baca doa, satu dia sendiri baca doa. Apa doa daripada Nabi sendiri? Nabi kata, ya Allah, selamatkanlah aku daripada riak dan sum'ah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada riak dan sum'ah. Apa dia riak? Syu'ah lah. Apa dia sum'ah? Nanti balik dia cerita ke orang. Orang tak tanya apa dia cerita. Alhamdulillah, dapat juga 3 kali. Orang kata apa dia? Dia kata pucuk hadirat. Dapat 3 kali. Tapi tu pun dia kata bersilat juga. Hujung belajar Toma ya. Orang tak cerita pun. Dia cerita. Bila dia cerita tu, dia tu kembang macam kita buat roti meri dia orang panas. Penuh cawan je ni. Dia kembang. Dia seronok. 3 kali. Alhamdulillah dia dapat umrah juga dia nak tunggu balik tu. Dapat juga buat umrah belen-belen. Kata berapa kali punya banyak sampai tak ingat berapa kali. Itu nama dia sum'ah. Riak ni apa dia? Masa nak turun tu. Masa nak turun. Kalau orang tua dia kata jadi merak buih. Dia buka macam ekor merak, tapi buih ni bukan ada apa-apa. Merak kalau dia buka ekor dia bukan tak ada bulu tak ada. Merak tak pernah tengok, dia rasa seronok. Jadi merak buih. Ya Allah, selamatkan aku daripada riak dan sum'ah. Dengan dua doa itu, Imam Tirmizi meriwayatkan hadis yang benar. Nabi keluar dari doa. Orang yang main ziarah ni, apa kita baca dia? Al-Ghazali membubuh doa itu di dalam Ihya Ulumuddin. Apa dia? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tadur. Itu doa. Ya Allah, berilah kepada dia haji yang mabrur, umrah yang mabrur, sa'i yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan. Pasal pergi Mekah ni satu tijar perniagaan. Saya meneliti dalam Ihya itu, dalam bab rahsia haji. Al-Ghazali kata orang nak pergi Mekah ni satu, taubat. 2, bayar hutang. 3, orang yang dekat dia cuba minta maaf. Yang keempat, perhatikan sumber dana dia nak pergi ambil dari mana. Yang kelima, perbanyakkan. Yang keenam, apa dia? Keluarga dia nak tinggal ni siap bekal yang mencukupi dalam tempoh-tempoh dia tak ada apa. Langsung Al-Ghazali tidak menyebut baca Yasin satu daripada sunat-sunat turun di muka. Kenapa? Barangkali Al-Ghazali telah mengetahui kedudukan. Habis tinggi dia sebut apa? Orang Nabi Mekah ni sunat buat 2 rakaat. Itu. Habis tinggi dia sebut sunat buat 2 rakaat. Lain tidak. Baca Yasin pun tak ada, azan lagi tak ada. Azan ini ada ketika masuk waktu. Dan ada satu hadis yang dipertikaikan kedudukan dia oleh para ulama. Nabi suruh azan bila rumah terbakar. Rumah terbakar. Itu dipertikaikan kedudukan dia. Tetapi at least adalah satu pada bab itu. Tetapi tidak ada azan, tidak ada baca Yasin. Habis nak minta selamat ni macam mana? Nabi ajak kita semayang malam, memohon keselamatan. Bukan dengan satu upacara yang khusus.
Tapi Nabi sebut, nak haji mabrur apa dia? Cakap baik, bagi makan. Al-Ghazali menterjemahkan hadis itu dalam Ihya. Kata Ghazali, cakap baik bagi makan ni sebelum pi. Masa tu ada di sana dan balik. Maka boleh tak kita sebelum pi Mekah buat kenduri? Silakan, fokus buat. Tetapi tidak ada bacaan apa-apa. Buat seperti mana dicadangkan oleh para ulama. Panggil orang main makan, lepas orang makan kenyang sendawa semua, sebelum balik mendoakan kepada kita. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan. Itu sunnah. Tapi kalau kita panggil orang main ramai-ramai, sebelum dia makan, silalah bagi Yasin, minta saya selamat. Itu telah berpaksi kepada hati yang palsu. Allahu Akbar. Ikhwan, macam mana nak settle perkara ini? Hak saya cakap ni bukan settle, lagi raplah. Lagi raplah. Lepas tu jigil lah mamak ni buat panggil pula. 2 bulan dia tak main selamat dah, dia buat pula dah. Subhanallah. Saya pun tidak tahu. Tapi bila saya membaca Imam Qurtubi memberi penjelasan di sini, hati rasa tak senang duduk, tak habaq pada kawan-kawan. Pasal sebahagian kita memang khusus nak baca Yasin untuk selamat. Untuk selamat. Dan betul ini semua kita buat daripada orang tua-tua. Orang tua-tua memang ada sandaran, tapi orang tua-tua tidak mengetahui sandaran itu adalah bagus. Dan betul tak? Bila kita pergi Mekah, pergi ziarah kubur pagi raya atau petang raya, kita baca Yasin supaya Allah meringankan orang yang mati. Kita baca Yasin. Rupanya hadis itu adalah palsu. Persoalan sekarang, amalan kita macam mana ni? Itulah diperlukan ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita nanti gabung tempat tak gagal. Baik. Yang ke-9, ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Nak bahagia pun tidak ada ilmu. Orang kata nak jadi rumah tangga baiti jannati. Sebenarnya kita tidak mahu baiti jannati. Kita hanya mahu rumah tangga sakinah. Baiti jannati, mana boleh baiti jannati? Tak boleh jadi. Kerana jannati itu dalam bahasa Arab, kalau kita kata baiti jannati bermakna rumah tu syurga tu, rumah yang tak berkelai langsung, tak tegang langsung, maintain saja. Mana boleh saham naik turun. Hujan pun saat-saat hujan panas, hujan lebat. Yang betulnya apa dia? Rumah tangga sakinah. Sakinah ni apa dia? Mencari kebahagiaan dan ketenangan. Dalam mencari itu, dia nanti saya ingat sikit elemen balancing tayar makan, tukar tayar itu. Kena mencari sakinah. Pasal apa? Quran kata fa'anzalallahu sakinata 'alal mu'minin. Kami turunkan ketenangan pada hati-hati orang mukmin. Macam mana ilmu itu boleh bagi sakinah? Kita tengok pada bulan-bulan yang akan datang. Itu pun kalau sihat badan, bolehlah. Kalau berhuzur, tak payah lah. Ada soalan nak tanya? Ustaz, ya. ada sebut yang dalam kitab kita baca Yasin bagi orang baru mati, orang ya. Ada sebut? Ada tu, ada hadis tu je lah. Hadis tu saya baca balik yang masuk kubur tadi. Dah masuk kubur nyata yang kat rumah ni, meninggal mati, orang lepas mati, amalan mati. Ada. Itu dia katakan dalam kitab Sunan Abi Daud daripada Maqil bin Yasar. Kata dia, Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Dikatakan, Nabi kata, bacalah Yasin pada orang yang mati di kalangan kamu. Mungkin itu yang orang kita dibaca Yasin. Apa kata Imam Qurtubi? Dia kata isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini terlampau dhaif. Sehingga kan tidak diamal itu lebih baik. Tapi actually orang kata actually lah. Juga tak sampai peringkat palsu. Kalau ada orang katakan, Ustaz saya terima. Ya, tapi ada hadis yang mengatakan baca Yasin bagi orang yang nak mati, bukan yang sudah mati. Betul? Betul. Matakum bahasa Arab ni. Dia bahasa Arab ni orang panggil terbang-gelembung sikit. Mautakum dia boleh jadi dah mati, boleh jadi sebelum mati.
Jadi macam apa? Mautakum yaqra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin kepada mautakum. Sebab kalimah maut itu kadang-kadang dia merujuk pada mati. Kan? Macam mana satu ayat Quran itu apa dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu mana kalimah maut? Semua yang hidup akan maut. Maut di situ apa dia? Mati ya. Jadi kita nak tahu maut di situ mati ke ataupun akan mati, kita kena tengok jumlah ayat. Jumlah ayat tu dia boleh takik maksud. Macam Iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin di atas orang yang hampir mati. Itu yang paling penting. Kenapa? Jumlah ayat itu. Jumlah ayat. Tapi actually hadis ini adalah dhaif. Artinya bila ada orang tu nak mati kita baca yasin, itu dhaif. Kenapa itu dhaif? Habis apa yang sahih? Habis kalau orang tu nak mati, nak pergi kena raya. Nak buat apa? Nak menyanyi dandut. Nanti orang tanya kita kan, yasin tak boleh baca, habis nak buat apa? Nak berjoget kepada? Tidak, kita ada hadis yang sahih. Apa yang dikatakan? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan dia bila tengok dia tu. Nak matilah. Pergi hospital, meter je, naik turun, pergi ke telinga dia. La ilaha illallah. Cukup sekali. Cukup sekali. Apa tujuan dia? Bagi ingatkan dia. Bukan dia suruh dia ikut. Dia letih, ingatkan dia. Kadang-kadang dia sambung dengan hati, kadang-kadang dia sambung dengan lidah. Itu hal dia lah. Kerja kita apa dia? Laqinu la ilaha. Dan hadis itu adalah sahih. Bertembung hadis sahih itu satu perkara, dan perkara yang sama ada hadis yang dhaif. Itulah kita tak urutkan dia. Mengamalkan yang sahih itu lebih awal. Kenapa? Saya beritahu. Kalau kita baca yasin pada orang yang nak mati, apa kelebihannya? Tidak ada apa. Habis diri sekadar mengambil keberkatan, itu saja. Tapi kalau kita talqinkan pada dia, apa kelebihan dia? Dakhalal jannah. Dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Subhanallah. Tapi marilah kita letak satu perbezaan. Membaca yasin pada orang yang sakit, kerana hadis ini lain dengan membaca Quran kepada orang sakit di atas dasar ruqyah, perubatan. Dia tidak sama. Sebab maksud dia pun lain. Pasal apa baca yasin? Nak bagi dia mudah mati. Itu ada kena mengenal dengan ibadat. Ruqyah nak mengubah dan nak halau hantu syaitan. Itu bakat. Ruqyah para ulama tidak terbahas banyak sangat. Tidak. Ada orang nampak macam koma, tapi dia kena sihir. Dia sebenarnya tidak sakit, tapi dia kena sihir. Sihir nama dia sihir koma. Dia koma. Ada orang kata atau lain macam mana dia. Bila orang nak mati dia bacakan yasin, orang sakit lah. Kita memohon supaya kalau dia sampai waktunya, ya Allah, ambillah dia. Kalau dia belum sampai lagi, sembuhkanlah dia. Allah. Begitu hajatnya. Begitu hadiah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau begitu hadiah dia, lagi bercanggah dengan sunnah Rasulullah. Kenapa? Untuk orang yang kita nak minta dia pergi baik ataupun dia main baik, Nabi bukan ajak yasin. Di dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi ajak doa. Allahumma ahyahu in kana hayatu khairan lahu wa tawaffahu in kana wafatu khairan lahu. Bukan baca yasin, doa. Dan hadis ini sahih, riwayat At-Tirmizi. Hadis ini berkenaan dengan apa? Apabila Nabi kata, jangan kamu kerana diturunkan musibah kamu putih asa dan minta Allah matikan kamu. Ada orang diturunkan musibah dia putih asa. Aku ni mampu, tak mau hidup pun tak mau. Duit dah berhabis beribu, doktor ni. Ya Allah, bagilah aku mampu. Dia tak tahu hidup sakit lebih baik daripada mampu. Masa dia hidup ni tak ada impian kubur, mati dah. Maka dia pun minta nyawa dicabut. Bila Nabi dengar sahabat buat begitu, Nabi kata jangan.
Kalau kamu tak tahan dengan musibah dunia, katalah Allahumma ahyini in kana hayatu khairan li wa tawaffani in kana wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik untuk aku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu baik. Sekurang-kurangnya kalau kita tengok mak kita atau saudara kita nampak macam teruk sangat, kita berdoa. Yang pertama, talqinkan dia. Yang kedua, ya Allah, hidupkanlah dia sekiranya hidup itu baik untuk aku, matikanlah dia sekiranya mati itu baik kepada dia. Engkau yang mengetahui kebaikan untuk dia. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita baca Yasin dengan tujuan ini, bermakna kita telah meninggalkan sunnah Rasul. Kenapa? Nabi bukan ajak Yasin, ajak doa ini. Macam mana kalau kita bertawassul dengan Baca Yasin. Kita bertawassul dengan surah Yasin, tidak ada dalam Rasulullah. Bertawassul hanya 3 perkara. Pertama, Asmaul Husna. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh yang kita buat, perbuatan. Yang ketiga, kita bertawassul dengan apa dia? Dengan minta orang lain doa pada kita. Orang itu masih hidup. Inilah hal yang sahih. macam ada orang mengatakan baca Yasin itu tak amalan yang baik. Tak usah amalan soleh. Jadi bila kita baca Yasin, maknanya kita melakukan satu amalan yang baik. Jadi kita bersadar tentang amalan yang baik itulah kita Bertawassul. Allah. Ini Pak Cita nama dia apa? Talbisul Iblis. Talbis dalam bahasa Arab, Iblis, dia what we say in Malay. mengindahkan. Dia punya talbis ini, kalau dalam bahasa Melayu Arab dia kata apa? Izharul batil ala suratil haq. Menampakkan kebatilan dalam wajah kebenaran. Begini, maksud saya begini. Dalam satu perkara, apabila Nabi tunjuk sendiri cara macam mana nak settle benda itu, kita tidak boleh mencipta cara yang baru, melainkan kena selesaikan bab itu dengan cara itu. Kenapa? Telah ada petunjuk. Adapun kalau Nabi tak meninggalkan petunjuk, kita boleh mencipta. Boleh mencipta. Masalah, bila orang tu nak mati, Nabi ajak tak kita nak handle macam mana? Nabi ajak dengan talqin, Nabi ajak dengan baca doa. Itu namanya petunjuk nak settle bab tu. Tiba-tiba itu kita tak buat, kita pihakkan lagi. Nanti seperti kata Imam Ibn Katsir ketika dia tafsirkan ayat 38 suratul Najmi, Ibn Katsir menggunakan perkataan law kana khairan lasabaquna ilaih. Adakah Nabi tak tahu baca Yasin? Kita kata kita tawassul dengan Yasin. Depan Nabi ni ada orang mati, kenapa Nabi tak baca Yasin? Yasin tak turun lagi. Ataupun Yasin turun, Nabi tak apa-apa. Nabi tak. Kenapa Nabi tinggalkan doa dan talqin? Nabi tidak habiskan Yasin. Dan semua hadis suruh habiskan Yasin berkaitan dengan bab ini. Kesemuanya pada martabat yang tidak ada usul. Itu kita kena tahu. Petunjuk Nabi didahulukan daripada segala-gala pemikiran. Oh tak kadu, pemikiran kita banyak. Pemikiran kita cukup banyak. Saya bagi satu contoh kan. Ada satu pakcik itu dia marah saya lah. Tak apalah, saya pun tak peduli lah. Dia bukan bak mentua saya. Kalau bak mentua saya kena takut lah kan. Menyapa saya lah. Saya tanya pada pakcik, pakcik, saya nak tanya, pakcik pernah sembahyang mayat tak? Dia kata pernah. Takbir pertama baca apa? Dia kata Fatihah. Alhamdulillah. Dia kata sama dengan saya. Takbir kedua selawat. Okey, sama. Takbir ketiga baca doa. Takbir keempat terpulang, nak baca tak apa, tak apa bagi salah. Saya tanya kat pakcik, saya kata pakcik, azan baik tak baik? Azan baik kan? Alah macam ni. Kita sembahyang mayat. Allahu Akbar. Jangan baca Fatihah, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir pertama tu kita azan. Bukan menyanyi dandut, azan. Tak baik tak? Baik. Takbir. Allah, habis azan. Tak usah baca selawat. Takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya tak baik tak? Takbir raya dengan lagu dandut mana baik? Takbir raya lagi baik. Masuk takbir ketiga, Allahu Akbar. Selawat, baru selawat.
Jangan pakai selawat Nabi aja, baca selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah tak sembahyang ayat itu? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ini semua kebaikan. Kenapa saya kata dalam takbir pertama orang tak mau azan? Orang baca dua Fatihah. Saya kata Pak Cik, why? Dia kata, kerana dia jawab ke saya. Dia kata kerana Nabi suruh baca Fatihah. Saya kata kalau Nabi suruh baca Fatihah, tak boleh tukar ke? Dia kata mana boleh tukar? Nabi aja. Oh, tafsir tu tak boleh tukar. Tafsir ni boleh tukar. Nabi suruh talqin, kita baca Yasin. Boleh tukar pula dan kita kata kebaikan. Nabi suruh baca doa pada orang mati, kita tak baca, kita baca Yasin, kita kata kebaikan. Kalau di sini pun kebaikan, di situ pun kebaikan. Kenapa itu tidak tukar? Itu tidak bertukar. Kenapa Nabi ajar? Di sini siapa ajar? Pak Mentua kita ajar. Nabi juga ajar. Kenapa apa kita double standard? Maka tidak boleh ya. Macam kita duduk semayang kan, Sami Allahu liman hamidah. Tukar. Terus Sami Allahu liman hamidah. Ataupun tambah, tak tukar, tambah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Allahu akbar. Kenapa tidak buat? Tidak boleh. Pasal apa tidak boleh? Pasal Nabi ajak sembahyang lagu tu. Oh, Nabi ajar.